Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suraini binti Muhammad dari SMK Methodist ACS Parit Gunta, Perak. Pada hari ini saya akan membentangkan satu inovasi kepada semua yang bertajuk ReproMatch. ReproMatch adalah satu aktiviti pengukuhan melalui kaedah teknik bermain bagi meningkatkan penguasaan konsep pembiakan saiz biologi tingkatan 4. Baik umum mengetahui, pada ketika ini kita berhadapan dengan satu isu yang sangat mencabar, iaitu COVID-19. Maka guru-guru juga tidak terlepas untuk menghasilkan PDPC yang boleh menyesuaikan diri dengan suasana norma baharu pada ketika ini. Maka ketika mana pelajar dapat kembali ke sekolah, sebelum ini saya sempat menghasilkan satu inovasi yang bertajuk ReproMatch untuk digunakan kepada para pelajar yang lemah di dalam subjek biologi. Kenapakah saya namakan sebagai ReproMatch? Repro adalah reproduction ataupun sexual reproduction, dan match adalah satu bentuk perlawanan. Ini memandangkan saya mengajar biologi di dalam bahasa Inggeris, maka saya gunakan tajuk ini di dalam bahasa Inggeris. Ia adalah satu idea kreatif PDPC yang menggunakan teknik bermain sambil belajar. Dan konsep ini sebenarnya hampir sama seperti konsep permainan bola sepak, tapi telah diubah suai mengikut kesesuaian aktiviti pembelajaran di sekolah dalam era norma baharu pada ketika ini. Inovasi ini menyasarkan pelajar-pelajar yang lemah dan tidak berminat dengan subjek biologi dan sering gagal daripada tingkatan 4 lagi di dalam ujian dan peperiksaan. Ia merupakan satu aktiviti pengukuhan konsep selepas guru telah selesai memperkenalkan konsep pembiakan saiz dan perkembangan fetus kepada di dalam manusia, sama ada kaedah kuliah seperti PowerPoint ataupun video. Teknik bermain sambil belajar sebenarnya dapat membantu pelajar untuk mengingati fakta dan memahami konsep dengan lebih baik. Ini terbukti daripada banyak kajian yang telah dibuat apabila mereka menekankan teknik bermain sambil belajar ini boleh mendorong pelajar untuk meningkatkan minat dan memotivasi pelajar untuk belajar. Objektif yang pertama, ReproMatch untuk meningkatkan minat dan motivasi pelajar untuk terus belajar biologi. Yang kedua, untuk meningkatkan kefahaman dan ingatan yang lebih baik kepada pelajar-pelajar yang lemah ini untuk topik pembiakan saiz dan juga perkembangan fetus, dan seterusnya adalah untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran aktif. Walaupun di dalam era norma baharu, guru-guru masih boleh menerapkan pembelajaran aktif di dalam PDPC. Sasaran ReproMatch adalah untuk kegunaan pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 yang mengambil subjek biologi, sama ada pelajar itu daripada sekolah yang menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Yang kedua, ia disasarkan kepada pelajar-pelajar yang lemah, tidak berminat, mengalami masalah disiplin, tidak suka membaca, dan seterusnya, tidak boleh menguasai konsep biologi. Dan yang ketiga, ia adalah untuk kegunaan alternatif kepada guru-guru biologi dan juga guru-guru sains. Baik, ReproMatch telah dipack secara dengan lebih kemas di dalam satu kotak yang mudah dibawa ke mana sahaja, mudah disimpan, dan juga mudah dikeluarkan, seperti yang terdapat di dalam gambar ini. Apakah masalah-masalah yang telah mendorong saya mencetuskan inovasi ReproMatch? Okey, walaupun ia bukanlah satu teknologi pengajaran yang digital, tetapi ia masih lagi relevan supaya
objektif guru-guru dapat tercapai, iaitu untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku pada pelajar-pelajar yang lemah dan tidak berminat di dalam biologi. Ia juga adalah satu sebab kenapa ia dicetuskan, kerana sistem pembiakan seks pada manusia dan juga perkembangan fetus mempunyai banyak konsep yang saling berkait antara satu sama lain, dan semestinya sangat sukar untuk pelajar-pelajar yang lemah mengaitkan konsep-konsep ini. Ramai guru, selain daripada itu juga ramai guru apabila mereka mengajar di dalam kelas ataupun di makmal, biasanya guru-guru akan menggunakan kaedah satu hala apabila menyampaikan topik ini. Sama ada mereka menggunakan PowerPoint ataupun tayangan video ataupun menunjukkan model-model. Jadi, ReproMatch ini adalah satu pendekatan sokongan kepada guru-guru dan ia merupakan satu aktiviti pengukuhan PDPC yang boleh menyokong kaedah ataupun strategi yang telah digunakan oleh guru-guru pada ketika ini. Seterusnya, disebabkan oleh ramai pelajar yang mendapat grade yang tidak baik seperti grade D, grade E mahupun gagal di dalam ujian dan peperiksaan. Oleh itu, saya merasakan terdapat satu keperluan yang mendesak supaya guru mesti mencari jalan penyelesaian untuk pelajar-pelajar yang lemah ini supaya mereka tidak berada di dalam keadaan yang lemah selama-lamanya dalam menguasai konsep biologi, kerana mereka juga berhak untuk mendapat ilmu-ilmu itu dan boleh menggunakan ilmu-ilmu itu untuk dicurahkan kelak. Baiklah, untuk metodologi pula, saya bermula dengan mengenal pasti masalah pelajar, menyemak isi kandungan buku teks, menyemak di SKP tingkatan 4 dan huraian sukatan tingkatan 4. Saya membina item ujian-ujian pra dan ujian pos yang merupakan soalan-soalan subjektif. Saya melaksanakan ujian pra, saya mengaplikasikan ReproMatch di dalam 1 jam waktu PDPC. Seterusnya, saya melaksanakan ujian pos pada ketika yang lain dan akhir sekali selepas saya menyemak jawapan para pelajar, saya menganalisis dapatan kajian dan akhir sekali saya membuat laporan. Di sini saya sertakan gambar-gambar yang terdapat di dalam set ReproMatch. Yang pertama, kad bergambar. Kad bergambar ini sebenarnya sebagai satu panduan kepada para pelajar ini apabila mereka hendak menerangkan konsep-konsep yang tertera pada kad-kad pemain itu. Kad yang berperanan sebagai pemain bola pula, saya menggunakan mounting board atau kad yang keras yang dilipat dan diletakkan rubber band supaya apabila pelajar menekan, ia tidak tertekan terus tetapi dia akan kembali kepada bentuk asal. Dan pada kad-kad pemain ini terdapat konsep-konsep yang pelajar perlu terangkan seperti LH. LH adalah satu hormon yang berfungsi di dalam pom ovulan, dan di situ saya tulis LH role. Role bermakna pelajar perlu menerangkan peranan LH di dalam sistem pembiakan manusia. Seterusnya terdapat manual pengguna dan juga skema jawapan untuk menjadi panduan kepada pengadil, iaitu pelajar yang bertindak sebagai pengadil mahupun guru-guru yang menggunakan set ReproMatch. Dan akhir sekali, gambar itu menunjukkan susunan pemain bola yang seharusnya disusun tidak menghalang satu sama lain apabila perlawanan hendak dimulakan. Baik, bagaimana pula inovasi ini digunakan? Pelajar akan membentuk dua pasukan A dan B dan mereka akan memilih warna jersey iaitu merah ataupun biru.
Seterusnya, guru menetapkan pengadil bagi setiap perlawanan dan setiap set boleh dimainkan oleh 3 orang, iaitu terdiri daripada satu pasukan seorang dan satu pasukan lagi seorang dan seorang pelajar yang bertindak sebagai pengadil. Jadi jumlah pelajar terlibat adalah 3 orang ataupun 5 orang, iaitu 2 orang untuk setiap pasukan. Ini perlu diambil kira memandangkan kita berada di dalam keadaan pandemik COVID-19. Seterusnya, pengadil dan pelajar akan mengambil tempat masing-masing dan amalan SOP diwajibkan, iaitu pemakaian mask dan penjarakan fizikal. Seterusnya, pengadil akan membacakan syarat di dalam perlawanan dan pengadil akan melambung shilling untuk menetapkan giliran sepak bola itu. Pelajar akan menekan kad untuk menggerakkan bola. Sekiranya bola itu terkena pasukan lawan, maka pemain itu mesti menerangkan konsep yang tertera pada kad pasukan lawan. Jadi, kad-kad bergambar itu adalah sebagai satu panduan kepada pelajar apabila mereka hendak menerangkan konsep-konsep yang tersebut. Sekiranya bola terkena pada pasukan sendiri, maka perlawanan akan diteruskan. Sekiranya bola masuk ke dalam pintu gol lawan, maka mata akan dikira. Penjaga gol perlu menjawab soalan yang tertera pada kad pasukan lawan tadi, kerana dia telah gagal menahan bola dari masuk ke dalam pintu gol. Dan setiap pasukan akan menukar jersey pada separuh masa kedua. Separuh masa pertama saya gunakan selama 25 minit dan separuh masa kedua 25 minit. Jumlahnya adalah 50 minit dan terdapat sela masa 5 minit di antara separuh masa pertama dan separuh masa kedua. Ganjaran akan diberikan kepada juara dan naib juara untuk merangsang pelajar untuk terus belajar. Baiklah, daripada dapatan kajian ini, saya kategorikan kepada data kuantitatif dan data kualitatif dan terdapat peningkatan markah yang sangat ketara di dalam ujian POS. Dan daripada data kualitatif, pelajar merasa gembira dan lebih bermotivasi untuk terus belajar biologi kerana mereka mampu menerangkan beberapa konsep yang ditanya di dalam Repromesh semasa aktiviti itu berlangsung, kerana guru juga menjadi pembimbing dan pengadil juga menjadi pembimbing semasa mereka melaksanakan aktiviti itu. Jadi kita boleh nampak terdapat peningkatan, iaitu petak yang berwarna kelabu itu menunjukkan ujian POS. Manakala yang berwarna orange adalah markah ujian pra. Baiklah, sebagai perbincangan kepada inovasi ini, Repromesh ini sebenarnya boleh mengukuhkan penguasaan konsep topik ini dengan lebih baik lagi. Dan ia adalah satu aktiviti belajar sambil bermain yang lebih santai dan menyeronokkan dan boleh meningkatkan motivasi dan keyakinan untuk mengekalkan momentum dalam pembelajaran biologi. Ia juga merupakan satu elemen pembelajaran aktif yang terdapat di dalam SKPMG2. Seterusnya, Repromesh menjadi satu intervensi guru bagi pelajar-pelajar yang lemah dalam biologi ini yang sebenarnya merangkumi banyak standard pembelajaran. Dan akhir sekali guru bertindak sebagai pemudah cara, pembimbing dan juga penilai semasa Repromesh dilaksanakan. Baik, sebagai kesimpulan kepada pembentangan pada hari ini, kesimpulannya Repromesh terbukti dapat meningkatkan motivasi dan minat pelajar dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi pelajar-pelajar yang lemah ini kerana pelajar merasa lebih santai dan seronok ketika membuat aktiviti ini. Ia adalah satu aktiviti pengukuhan yang boleh diaplikasikan oleh guru-guru biologi bukan sahaja untuk topik ini tetapi juga untuk topik-topik yang lain. Seterusnya, Repromesh juga boleh diaplikasikan untuk guru-guru yang lain juga. Ya, guru-guru boleh mengambil idea Repromesh ini untuk membuat satu aktiviti pengukuhan bagi subjek mereka.
Baik, sekian sahaja pembentangan saya. Assalamualaikum. Demikian tadi selesai sudah sesi pembentangan daripada pembentang jemputan dan juga para pembentang yang lain. Jangan lupa untuk menonton pembentangan seterusnya yang akan bersiaran pada esok hari. Dibacakan pembentang pada esok hari ialah Cikgu Nur Tasniah binti Bahaudin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman, Perlis. Seterusnya, Encik Muhammad Nazri bin Baharin dari Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Untuk makluman para penonton sekalian, pada esok hari juga akan diadakan forum Majlis Perasmian Penutupan yang merupakan acara kemuncak ECVNEC Perlis 2021. Manusia diberi akal dan fikir untuk menilai baik dan buruk. Silap jangan terus disingkir, ilmu yang dapat jangan diperuk. Saya tak hendak berlesung pauh, lesung pauh membuang padi. Saya tak hendak berceloteh jauh, cukuplah terima kasih daun keladi. Sehingga berjumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.